Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dan berjumpa lagi kita pada hari ini khas dengan anak-anak sekalian. Okay? Alhamdulillah Allah bagi kita lagi kekuatan, kesihatan agar dapat bersua walaupun dalam media. Okey, insya-Allah semoga ilmu kita sentiasa diberkati. Yang pertama, yang kedua, kredit untuk Cikgu Ahmad Dahisyam Ismail daripada SMK Datuk Ahmad Mahir Kota Baru kerana sudi berkongsi dengan kita slide kita hari ini. Okey, sudi berkongsi slide kita hari ini. Semoga segala perkongsian beliau dapat memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberikan kecemerlangan kepada anak-anak sekalian. Okey, semoga anak-anak murid Cikgu Ahmad Dahisyam juga cemerlang semuanya, insya-Allah. Okey, dan hari ini alhamdulillah kita dah masuk dalam bab 2. Sebelum itu, kita mulakan kelas kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tajuk bab 2, kebangkitan nasionalisme. Kita akan belajar berkaitan dengan nasionalisme. Adik-adik, apa dia nasionalisme? Lepas ni kita tengok. Adik-adik, anak-anak. Okay, ada 4 tajuk dalam tajuk ini. Ada 4 tajuk kecilnya, iaitu maksud nasionalisme. Okay. Yang keduanya, perkembangan idea nasionalisme di Barat. Yang ketiganya, perkembangan nasionalisme di Asia. Dan yang keempat ialah perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Okay. Seterusnya, kemahiran pemikiran sejarah. Kita akan guna perkara ini. Kita akan guna kemahiran ini untuk sepanjang pelajaran kita, sepanjang 4 tajuk tersebut. Okey? Baik, tajuk pertama menyatakan tajuk pertama ialah maksud nasionalisme. Dalam tajuk ini, anak-anak, pada akhir pembelajaran, kita berharap anak-anak semua dapat menyatakan maksud nasionalisme. Objektif yang mudah, insya-Allah, dapat menyatakan maksud nasionalisme. Mudah, tapi jangan ambil mudah. Begitu. Faham? Okey, baik. Maksud nasionalisme. Okey, kita tengok maksud nasionalisme. Nasionalisme ialah gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsanya. Okey. Menurut buku The Idea of Nationalism, Study in its origin and background, Uncore. Okay. This is a new introduction by Craig Calhoun. Baik, maksudnya gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsanya. Erti kata mudahnya ialah semangat patriotik, cinta akan negara. Begitu. Okey. Semangat patriotik. Itulah maksud nasionalisme. Cinta akan negara. Ada perasaan cinta kita pada negara, itulah namanya nasionalisme, anak-anak. Saya rasa semua orang ada perasaan cinta pada negara, cinta pada tanah air, cinta pada kampung. Itu semua nasionalisme. Okey, cuma dalam tajuk kali ini kita membahaskan tajuk maksud nasionalisme yang agak besar. Okey, berkaitan dengan pengorbanan, insya-Allah. Okey, tengok yang kedua. Daripada William R. Rock. Kesedaran nasionalisme Melayu ialah kesedaran dan ketegasan diri sebelum dua benda tu. World War II. Perang Dunia Kedua. Allah. Ancaman terhadap hak kepentingan serta faktor ekonomi orang Melayu serta kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme Barat. Sekular, imperialisme Barat. Tengok lepas ni, apa benda lah sekular, apa benda lah imperialisme tu, ya. Okey. Seterusnya, ini tokoh kita ni. Okey. Datuk On. Apa katanya? Kita hendaklah menzahirkan bangsa yang lebih tegak dan kuat, boleh berdiri di atas kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa lain.
yang tegap dan bersatu. Ulang balik, kita hendak menzahirkan bangsa yang lebih tegap. Bangsa yang lebih tegap kita. Okay? Dan kuat. Perlu bina badan ke? Tegap dan kuat. Okay? Boleh berdiri di atas kaki kita sendiri. Okay? Maksudnya kita semua boleh mempunyai ideologi sendiri. Ada negara sendiri, itu maksud dia. Okay? Kita gagah, tak perlu minta pertolongan orang luar, itu maksud dia. Okey, baik. Maksudnya dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa lain yang tegap dan bersatu. Maksudnya kita mampu untuk berdiri sebaris dengan bangsa lain di dunia ini tanpa minta tolong orang lain, tapi kita akan menjadi satu negara yang kuat dengan adanya persatuan bersatunya pelbagai kaum di negara kita. Contohnya Malaysia sekarang ini, kita berdiri sama dengan negara lain. Hebat negara kita sekarang ini. Okay? Moga kekal merdeka sampai bila-bila. Amin ya Allah. Okay, seterusnya, maksud nasionalisme oleh tokoh-tokoh yang lain. Okay? Katanya lagi, perjuangan maksud nasionalisme ialah perjuangan menentang penjajahan, hendaklah ada persatuan. Okay? Dan perpaduan yang kuat. National Front. Segala tenaga menentang penjajahan perlu digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa dan agama. Okay. Seterusnya, menebus, merebut dan merampas hak mutlak bangsa yang telah ditenggelamkan. Tengok ni, kata-kata dia yang sangat berbaur patriotik. Dia gitu. Kita kena rampas semula hak mutlak kita yang telah diambil oleh orang luar, katanya. Okey? Kita mesti menentang penjajahan. Kita mesti ada persatuan, menunjukkan kita bersatu padu. Itu katanya. Okey? Kata-kata yang penuh patriotik. Wow. Okey? Daripada Dr. R. Sutra Lingam. Okey? Fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa untuk menubuhkan bangsa. Fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa untuk menubuhkan negara. Okay. Ada bangsa untuk menubuhkan negara. Itu adalah fenomena sejagat katanya. Okay. Juga membawa maksud semangat cinta ke negara. Penduduk dalam negara, warga negara bersatu padu untuk membina negara, maksud dia. Bangsa untuk menubuhkan negara. Okay. Kemudian dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Okay. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa tersebut. Ulang, nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa tersebut. Kita semua individu kena setia pada negara kita. Kita kena wajib setia pada negara kita. Setia pada negara, bangsa, agama. Anak-anak, kita kena pegang pada ni anak-anak. Okay? Sanggup berkorban demi negara kita, anak-anak. Okay? Bagaimana contohnya? Mendengar kata, itu sudah cukup. Okay? Baik. Jangan duk lepak mengata, tak payah mengaut. Okay? Seterusnya yang ketiga, nasionalisme Melayu telah wujud sejak KMM. KMM itu apa? Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu. Betul lah. Okey, betul lah tu. Sebab apa? Sebab pada ketika itu, dengan adanya kesetiaan rakyat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, raja, okey, semua orang bersatu padu. Raja berwibawa, rakyat bersatu padu. Rakyat pun setia. Begitulah. Kesannya kerajaan Melaka sangat gemilang. Ingat kita belajar dalam bab 1.4, dalam bab 1, okey, istilah wadat. Konsep wadat iaitu perjanjian antara Sang Sapurba dan Deman Lebar Daun. Baca balik dari buku teks itu.
Okey, baik. Tentunya orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ke tanah Melayuan, kemelayuan, Melayuan. Allahu Akbar. Okey, orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ke tanah Melayuan. Itu kita orang Melayu. Okey, di tanah Melayu. Okey, maksud kita di Sabah Sarawak, kita berpegang pada kesetiaan. Okey, Allah. Yang terakhir sekali dalam topik 2.0 ini anak-anak. Okey, maksud nasionalisme juga ialah nasionalisme merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Ambil balik maksud dia, dapatkan kembali. Okey, ambil semula. Kita dah pernah kena jajah anak-anak. Kita ambil semula hak kita. Bukan kita nak menyerang. Kita ambil semula hak kita. Itu maksud dia. Anak-anak, ambil semula. Itu dimaksudkan dengan nasionalisme anak-anak. Okey. Apa fahaman anda tentang nasionalisme? Pertama, perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Perasaan cinta. Okey, bukan hanya sekadar berlagu. Okey, bukan sekadar apa semua. Kita mesti menzahirkan perasaan cinta. Salah satunya ialah berlagulah negaraku berdiri tegak. Itu perasaan cinta pada negara dah itu. Okey. Lain-lain nanti dia akan hadir sendiri dalam diri kita. Ada orang mengata negara kita, kita rasa marah, giram. Itulah perasaan cinta. Okey, perasaan cinta pada negara kita. Ingat, okey, ingat anak-anak, didik kita untuk cinta pada negara kita. Nombor 2 anak-anak, semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkenaan perjuangan menentang penjajah serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Semangat kebangsaan. Okey. Seterusnya, gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial bagi daripada penguasaan orang asing. Ini dengan jelas menentang penjajahan. Okey, gerakan mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Okey, ini sangat jelas. Nombor 3, nombor 4. Gerakan nasionalisme tidak sama antara negara. Betul. Ada negara lain, ada negara perlu berperang, ada negara perlu pertumpahan darah. Negara kita tiada pertumpahan darah untuk gerakan nasionalisme. Alhamdulillah. Okey, kita bersifat sederhana, lebih suka berbincang. Itu negara kita, berbincang. Okey, jadi dalam diri kita pun amalkan berbincang. Ingat, Islam tak sukakan pertumpahan darah. Jangan jadikan pertumpahan darah itu sebagai langkah pertama. Jangan anak-anak, jangan. Okey, elakkan pertumpahan darah. Okey, amalkan berdamai. Itu lebih baik. Berbincang adalah salah satu cara untuk berdamai. Boleh? Dan yang terakhir anak-anak, berkait rapat. Nasionalisme ialah berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling, iaitu keturunan, agama, bahasa, adat Islam. Ibarat Sarawak bila main bola lawan negeri lain. Orang Sarawak sokong siapa? Mesti sokong Sarawak, takkan sokong negeri lain kan? Sama juga ibarat Selangor bila lawan negeri lain. Orang Selangor mestilah sokong Selangor, takkan sokong negeri lain. Betul? Itu pun salah satu sifat nasionalisme. Patriotik. Di Malaysia lawan negara lain pula, kita akan sokong negara Malaysia. Walaupun asalnya dalam player bola sepak tadi itu orang negeri lain-lain, tapi kita jiwa kemalaysiaan kita menyokong. Okay, itu namanya nasionalisme. Okay, anak-anak, itu namanya patriotisme. Okay, semai dalam diri kita, insya-Allah Allah sayang kita, insya-Allah negara kita akan aman, insya-Allah semuanya akan jadi mudah. Insya-Allah kita tutup kelas kita dengan tasbih Qur'an dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.